Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, disebabkan inflasi, kenaikan OPR dan pendapatan tidak menentu macam ni, ramailah yang tengah nak cari phone budget yang murah-murah dan nak gunakan untuk kerja harian. Jadi bulan ni Vivo pun telah melancarkan dua budget smartphone mereka, iaitu Vivo Y02s dan Vivo Y16. Jadi apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada skrin 6.51 inci yang agak besar, ada memori 128GB yang agak besar, ada bateri 5000 mAh, dan yang bestnya, phone ni dia guna jenis USB yang Type-C. Jadi masa nak cas tu korang tak perlu risau phone ni dia senang rosak sebab korang cocok dari depan boleh, cocok dari belakang pun boleh. Nak cocok lubang hidung aku pun boleh juga. So kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan daripada kedai batu pahat dan kalau korang dari area lain, korang pun boleh beli secara online. Jadi kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So aku pun dah gunakan phone ni untuk beberapa hari. So tanpa buang masa, ini review saya tentang Vivo Y16 pada tahun 2022. Kalau dari segi rekaan kotak, rekaan dia memang tak banyak beza dengan Vivo yang sebelum ni. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone Vivo, user manual dan warranty card, kabel USB Type-C, SIM ejector tools dan satu charger 3 pin 10W. Tu je yang korang akan dapat. Nak earphone dengan casing, korang kena tambah duit. Kalau dari segi rekaan phone ni dia ada rekaan yang nampak premium dan nampak nipis. Jadi masa pegang phone ni memang korang akan rasa selesa sebab cover dia tak rasa licin dan tajam dekat sebelah tepinya. Kat sebelah kanan dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri pula tak ada benda. Kat atas pula dia ada tempat letak SIM. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Untuk bahagian cover dia ada anti-fingerprint dan anti-scratch. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni tanpa casing pun sedap juga sebab phone ni dia ada anti-fingerprint dan tahan calar. Kalau korang nak unlock phone ni guna face unlock pun boleh juga. Kalau korang tak biasa dengan face unlock, korang still boleh guna side fingerprint dia yang agak laju. Untuk bahagian skrin, phone ni dia ada skrin 6.51 inci yang menggunakan IPS LCD. So walaupun phone ni adalah phone budget, tapi color yang dihasilkan oleh Vivo ni masih cukup terang dan skrin dia pun nampak besar juga. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk scroll social media ke, layan movie ke, warna dia memang cukup terang. Cuma bahagian sound dia kurang power sikit sebab dia guna mono speaker dan bukan dual speaker. Untuk bahagian memory, phone ni dia ada dua variant. Yang variant 64GB tu dijual pada harga 599 dan 128GB tu dijual pada harga 699. So untuk bahagian memory, phone ni dia ada dua variant, satu yang 64GB dan satu yang 128GB. Tapi RAM kedua-dua phone ni dia sama saja 4GB. Tapi kalau korang rasa RAM dia tak cukup, korang still boleh extend RAM dia sehingga 1GB. So total korang boleh dapat sehingga 5GB RAM lah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, performance dia akan lebih smooth kalau kita compare dengan RAM yang kecil aja. Untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri 5000 mAh yang agak besar dan phone ni juga support fast charging sehingga 10W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, biasanya dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari setengah baru korang kena cas 1 kali. Cuma yang charging dia I rasa agak lambat sikit sebab biasanya dengan harga macam ni korang dah boleh dapat charging yang sehingga 18W. Untuk bahagian interface, phone ni dia menggunakan Funtouch OS 12 based on Android 12. So untuk bahagian UI Vivo memang cantik sebab ikon dia nampak clean, simple dan senang untuk digunakan. Kalau korang nak transfer file daripada pendrive, korang boleh aktifkan function OTG dia. Nak share screen kat TV dia pun ada function smart mirroring. Kalau korang nak block notification masa main game pun boleh juga sebab dia ada function ultra game mode. Jadi function dia I rasa dah agak cukup untuk kegunaan harian. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio P35. So untuk bahagian chipset ni adalah chipset yang agak lama sikit. Jadi kalau korang nak gunakan untuk scroll social media ke main game casual tu, dia memang tak ada masalah. Cuma chipset ni dia tak sesuai untuk gaming berat sebab performance dia akan lag patah-patah dan chipset ni I rasa dah tak berapa sedap untuk gaming tahun 2022. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan kamera 13MP untuk main kamera, 2MP untuk macro kamera dan 5MP untuk kamera depan. So untuk kualiti kamera Vivo, gambar dia memang okey sebab walaupun phone ni adalah phone budget, tapi gambar dan color yang dihasilkan oleh phone ni masih agak cantik dan color dia pun nampak terang. Jadi kalau korang nak ambil gambar dokumen ke share kat social media tu memang tak ada masalah.
Cuma kualiti kamera depan dia memang kurang sedap sikit sebab dia cuma guna kamera 5MP saja. So, sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Vivo Y16 ni. Okey, sekarang kita dekat sekitar GSC Batu Pahat lah. Jadi, GSC pun dah buka. Kalau korang nak tengok movie ke, korang boleh datang kat sini lah. Okey. Okey, yang ni untuk kamera belakang dia. Okey. So far, dia tak ada stabilization lah. Okey. So, inilah kualiti yang korang akan dapat. So, overall, best ke phone ni? Actually, bagi saya phone ni kira agak not bad jugalah kalau kita tengok dia daripada segi budget phone. Sebab skrin dia besar, bateri dia tahan, dia guna USB-C dan design dia pun premium juga. Sebab phone ni kita guna hari-hari kan. Kalau boleh, kita memang nak cari yang nampak cantik sikit, shock sikit lah. Tapi kalau korang nak gunakan phone ni untuk gaming berat, saya memang tak berapa suggest sangat lah. Sebab performance dia akan lag patah-patah dan tak sedap untuk gaming pada tahun 2022. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk naik rank, memang korang akan buangkan phone ni. Tapi korang jangan salah faham ah, dia memang boleh main, cuma performance dia I rasa kurang sedap sajalah. Kalau korang nak cari phone untuk gaming, korang boleh survey yang Vivo T1X sebab I rasa chipset tu dia lebih sesuai untuk gaming berat lah. So kalau korang nak beli phone ni, korang boleh walk in dekat kedai Batu Pahat. Lepas tu kalau korang nak beli phone secara ansoran tanpa credit card, korang pun boleh WhatsApp nombor ni. Sebab member aku memang ada buat servis untuk beli phone secara ansoran. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video. Bye.